Dia selalu bekerja hingga pukul 9 malam baru boleh balik ke rumah. Seperti biasa, dia bersendirian jalan ke asramanya. Sekelilingnya selalu gelap dan sunyi sepanjang balik ke asrama. Tiba-tiba, dia mendapati ada sebuah kereta putih sedang mengekorinya. Tidak lama kemudian, CCTV cuma tertangkap bayang Miyako terakhir pada hari kehilangannya. Hai, apa kabar semua? Nama saya Hani. Welcome to Memoir dan Seram. Pada pagi yang baru sahaja memasuki musim salji, udara di sekeliling mulai semakin sejuk. Polis telah menerima laporan telefon dari sepasang suami isteri. Mereka berkata bahawa anak perempuannya yang berusia 19 tahun sudah hilang. Sebelum kehilangan anak perempuannya, mereka tinggal bersama di Sekade, Kagawa, Jepun. Oleh sebab anak perempuannya telah diterima masuk ke Universiti Shimane, dia telah berpindah ke asrama yang berdekat dengan sekolahnya. Nama anak perempuannya ialah Hiraoka Miyako. Dia adalah seorang pelajar yang baik dan tidak pernah kontek kelas. Bahasa Inggrisnya sangat baik. Dia mempunyai impian untuk terus pelajaran di luar negara. Kehidupan baru Miyako di universiti baru sahaja bermula. Tidak lama kemudian, tidak sangka dia terpaksa berpisah dengan ibu bapa kesayangannya selama-lamanya. Menurut laporan sebelum kehilangan Miyako, pada petang 26 Oktober, selepas Miyako tamat kelasnya, dia pergi bekerja di kedai aiskrim yang berdekatan dengan pusat membeli belah. Dia selalu bekerja hingga pukul 9 malam baru boleh balik ke rumah. Seperti biasa, dia bersendirian jalan ke asramanya. Sekelilingnya selalu gelap dan sunyi sepanjang balik ke asrama. Tiba-tiba, dia mendapati ada sebuah kereta putih sedang mengekorinya. Tidak lama kemudian, CCTV cuma tertangkap bayang Miyako terakhir pada hari kehilangannya. Sebelum kejadian itu, sahabat baik Miyako pernah membantah dia seorang balik ke asrama kerana tempat perjalanan balik itu terlalu bahaya. Kata-kata sahabat baiknya berjaya memujuk Miyako tukar kerja baru. Dia terus merancang berhenti kerja sambilan itu pada 28 Oktober. Dia juga dapat pekerjaan baru di kedai makan dengan gaji yang lumayan. Tidak sangka sebelum Miyako tukar ke kerja baru, dia sudah menghilang diri. Keesok hari, masa pukul 5 petang, ibu bapa Miyako berasa sangat pelik kerana tidak ada panggilan telefon, tiada mesej dan tiada berita baru dari anak perempuannya. Keadaan ini menyebabkan hati ibu bapa Miyako tidak selesa. Pada hari ketiga, kedai aiskrim menelefon ibu bapanya bahawa anaknya tidak datang bekerja. Berita ini telah mengejutkan ibu bapanya. Mereka terus menelefon ke balai polis untuk mencari anaknya. Polis terus melancarkan siasatan mencari Miyako pada hari keempat kemudian. Pada 6 November 2009, ada seorang lelaki pergi ke Gunung Kayu untuk memetik cendawan. Semasa dia mencari cendawan di tempat daun yang gugur, tiba-tiba dia ternampak kepala tengkorak di antara daun-daun yang gugur. Kerosakan teruk muka tengkorak itu sampai tidak dapat dikenali. Lelaki itu merasa takut lalu segera menghubungi polis. Selepas polis membuat DNA kepada kepala tengkorak itu, polis mengesahkan bahawa mangsa itu adalah Miyako yang hilang beberapa hari yang lalu. Mereka juga mendapati ada tanda-tanda di mukanya. Pada hari yang sama, tempat berumput di perjalanan masuk ke hutan, mereka menemui ada sebahagian kaki kiri di rumput. Aktiviti pencarian Miyako berterusan ke hari ke-8. Ada satu mayat hangus ditemui berhampiran di tempat menemui kepala tengkorak itu. Selepas membuat kajian, polis mendapati jenazah itu ada dirosak oleh haiwan di Gunung Kayu. Pakaian Miyako pada hari itu hanya t-shirt hitam putih dan seluar panjang sahaja. Dia tidak berpakai pakaian seksi yang boleh memikat orang membuat jenayah. Selain itu, bilik asrama Miyako dan duit bank akaun tidak dicuri oleh orang lain. Polis merasa suspek itu tidak ada tujuan merompak duit Miyako. Pada hari ke-30,
Polis hanya menemui sebuah kasut dibuang berhampiran asrama Miyako. Tetapi polis hanya mensyaki bahawa kasut itu kemungkinan besar adalah kasut Miyako. Oleh kerana terlalu sikit bukti di tempat kejadian, kes itu menjadi sukar mencari pembunuh Miyako. Hari demi hari, semakin lama kes ini ditundakan, peluang untuk menyelesaikan kes itu menjadi semakin tipis. Kes ini ditundakan sehingga 7 tahun kemudian. Akhirnya, kes Miyako itu berjaya mencari siapakah pembunuh itu. Tetapi, kes ini juga telah menyeramkan semua polis pada masa itu. Pada tahun 2016, oleh kerana bukti terlalu sikit dalam kes Miyako, polis telah memperluaskan carian kepada suspek yang mempunyai sejarah jenayah. Mereka mulai mencuriga seorang lelaki yang berusia 33 tahun. Namanya ialah Yoshiharu Yano. Yano pernah menyerang wanita secara seksual dengan pisau pada tahun 2004. Dia juga berulang membuat jenayah seksual itu sebanyak 3 kali. Kemudian, dia dijatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan. Tarik Yano dibebaskan dari penjara agak dekat pada tarik kehilangan Miyako. Kali ini, polis membuat sasaran ke Yoshiharu Yano. Polis mulai mencari semua CCTV yang berhampiran dekat Gunung Gerayu. Tidak lama kemudian, mereka mendapati ada sebuah kereta yang dipandu oleh Yano. Dia memandu keretanya ke arah Gunung Gerayu pada 6 November. Selain dari CCTV, polis juga mendapati USB dan kamera digital Yano. Selepas polis memulihkan gambar sebanyak 57 gambar yang dipadam oleh Yano, mereka terkejut setiap gambar itu ialah rekod proses jenayah dari Yano. Gambar itu bukan sahaja ada gambar asrama Miyako, tetapi dia juga merakam video di rumah dan bilik mandi Miyako. Yang paling menakutkan ialah Yano ada gambar mayat Miyako dan pisau yang digunakan untuk membuat jenayah. Walaupun bukti-bukti itu boleh sahkan bahawa pembunuh itu ialah Yano, tetapi kes ini telah diselesaikan tanpa menangkap Yano di balai polis. Mengapa pula Yano tidak perlu ditangkap oleh polis? Menurut kepada laporan siasatan, pada malam 26 Oktober 2009, Yano telah menculik Miyako yang baru sahaja pulang dari kerjanya. Selepas itu, dia membawa Miyako ke rumahnya lalu mencik Miyako di bilik airnya. Pada malam 6 November 2009, Yano memandu ke Gunung Gerayu untuk membuang mayat. Dia juga membakar mayat untuk menutup kesan buatan jahat dari dia. Namun, orang yang tidak berperi kemanusiaan seperti Yano, dia telah menerima karma dari perbuatan jahatnya. Pada 8 November 2009, semasa polis berusaha mencari Miyako di hutan, ada kemalangan berlaku di lebuh raya dari Jalan Shimane ke Jalan Yamaguchi. Tiba-tiba ada sebuah kereta terbakar di jalan raya. Tidak sangka mangsa dalam kereta itu ialah Yoshiharu Yano. Kejadian ini berlaku semasa Yano membawa ibunya menjarahi kubur ayahnya ketika itu. Kematian Yano menyebabkan motif membunuh Miyako menjadi misteri. Yang paling mengejutkan ialah masa kemalangan kereta itu terlalu dekat dengan hari kematian Miyako. Mungkinkah kemalangan itu cuma kebetulan saja? Ada sebahagian orang Jepun merasakan kematian Yano adalah karma yang dibagi oleh Miyako. Walau bagaimanapun jawapannya, saya percaya orang yang sayang dan rindu kepada Miyako, mereka akan berharap Miyako boleh rest in peace. Terima kasih menonton video kali ini. Nama saya Hani. Jangan lupa subscribe, like dan share out video saya. Jangan lupa follow Instagram saya juga. Moga berjumpa lagi di lain cerita.